Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Sang Pencipta kerana izin dia dapat kita bertemu dalam sebuah forum yang akan membincangkan sebuah topik yang bakal memberi pengajaran kepada kita semua. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi forum ini, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang akan menemani kita sepanjang sesi forum ini berlangsung. Nama saya Khalil Aiman Akil bin Muhammad Ramdan selaku moderator. Ahli panel pertama Muhammad Adib bin Adnan, ahli panel kedua Nur Zawani Syamimi binti Dolah, dan ahli panel kita yang terakhir Siti Zaimah binti Syarul Nizam. Pelbagai laman sesawang kini boleh dilayari di mana sahaja sering menjadi platform utama bagi urusan jual beli berlangsung sama ada bagi pengguna maupun penjual. Negara Malaysia juga yang mempunyai jutaan rakyat yang menggunakan platform ini dalam kehidupan seharian kerana urusan ini akan memberi banyak kelebihan kepada mereka. Seperti yang dapat kita lihat, penggunaan teknologi pada masa kini telah menukar cara urus niaga di kedai kepada urus niaga di atas talian. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi yang melibatkan urus niaga dalam talian seperti aplikasi Lazada dan Shopee. Jadi di sini kita akan membincangkan faktor, langkah dan kesan urus niaga dalam talian. Okey, terima kasih moderator. Saya ingin menerangkan tentang definisi urus niaga atas talian. Secara ringkasnya, definisi urus niaga adalah aktiviti penjualan barang yang dilakukan oleh dua pihak mengikut syarat. Salah satu contoh mudah yang dapat dilihat adalah penjual akan menerima wang sebagai tukaran dengan barang yang telah diterima oleh pembeli. Namun begitu, menurut ajaran Islam, urus niaga tidak semestinya melibatkan pertukaran barang dengan barang. Aktiviti ini juga boleh dijalankan sekiranya dua pihak membuat pertukaran barang dengan sesuatu perkhidmatan. Sebagai contoh, pihak pertama memberikan wang kepada pihak kedua untuk membayar servis atau perkhidmatan yang dilakukan seperti perkhidmatan membaiki, menghantar dan lain-lain. Pada era modernisasi ini, pelaksanaan aktiviti urus niaga telah dinaik taraf mengikut perkembangan arus semasa. Aktiviti urus niaga dalam talian kini tidak lagi asing di kalangan masyarakat kita. Urus niaga atas talian boleh didefinisikan sebagai satu proses yang melibatkan pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang dilakukan oleh pembeli secara tidak langsung ataupun boleh dikatakan tidak bersemuka dengan penjual. Pembeli akan melayari satu platform kedai atas talian atau dikenali sebagai e-kedai menerusi sesebuah laman sesawang di internet. Tambahan pula, berikutan pandemik COVID-19 yang telah menular sejak tahun 2019, pelaksanaan aktiviti urus niaga dalam talian telah berkembang pesat. Hal ini kerana kerajaan telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP pada Mac 2020 yang menyebabkan rakyat tidak dapat membeli barang-barang keperluan atau kemahuan secara bersemuka di kedai-kedai. Statistik menunjukkan dalam tempoh sebulan selepas PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020, aktiviti perniagaan dalam talian meningkat sebanyak 28.9%. Demikian menurut laporan berita daripada Keratan Akhbar Harian Metro. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan PKS Malaysia, Rizal Naini, berkata sebanyak 373,213 entiti mendaftarkan perniagaan mereka di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi kategori dalam talian dalam tempoh Mac 2020 hingga Oktober 2020. Dalam Islam, hukum menjalankan aktiviti urus niaga merupakan sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Hal ini demikian kerana Rasulullah SAW menggalakkan para sahabat dan umatnya untuk menceburi aktiviti urus niaga di samping menjadi seorang peniaga yang jujur dan amanah. Kesimpulannya, para peniaga haruslah mendalami ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan sektor urus niaga atas talian supaya mereka lebih peka berkenaan syarat sah, faktor dan kesan urus niaga dalam talian. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada moderator.
Terima kasih ahli panel pertama kerana telah memberikan huraian yang ringkas dan padat berkenaan dengan definisi urus niaga dalam talian. Sekarang kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Ahli panel yang kedua, bolehkah anda menghuraikan sedikit berkenaan dengan faktor urus niaga dalam talian dari segi penipuan? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membincangkan mengenai faktor urus niaga dalam talian dari segi penipuan. Faktor yang pertama ialah faktor penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah juga penyebab berleluasa kejadian jenayah cyber di negara kita. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak kes tertangguh. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya keseriusan agensi-agensi kerajaan dalam menangani jenayah cyber. Misalnya, agensi-agensi kerajaan tidak saling bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, penguatkuasaan yang lemah menyebabkan akta dan undang-undang sedia ada tidak dapat menangani jenayah cyber ini. Hal ini kerana akta dan undang-undang sedia ada adalah lapuk dan tidak sering dengan pengembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkembang terlalu pantas. Sebagai contoh, denda atau hukuman yang dikenakan kepada penjenayah cyber tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukannya. Selain itu, faktor seterusnya ialah faktor kurang didikan awal dalam kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan kekurangan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Individu-individu yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tidak menyedari bahawa perbuatan mereka seperti menggodam, mencuri maklumat, menyebar virus, menghantar mesej sampah dan pencerobohan adalah satu jenayah. Oleh itu, mereka tidak menyedari bahawa perbuatan mereka salah dan memberikan kesan buruk kepada orang lain. Individu-individu tersebut hanya mementingkan keseronokan dan kepuasan diri tanpa berfikir kesan buruk yang akan menipunya. Oleh sebab itu, pihak kerajaan yang berkepentingan dalam menjalankan tanggungjawab ini mempunyai peranan penting untuk memberikan didikan yang efektif kepada masyarakat dalam menangani penyalahgunaan internet yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada negara. Jadi, bagaimana pula pada pendapat kamu panel yang ketiga? Terima kasih panel kedua. Pada pendapat saya, ia juga berlaku di atas faktor kekurangan pakar forensik komputer. Kekurangan pakar-pakar forensik komputer merupakan penyebab kejadian jenayah cyber berleluasa di negara kita, Malaysia. Kekurangan pakar-pakar forensik yang mahir dalam bidang forensik komputer menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk dikesan oleh kerana mereka kurang berkebolehan dalam menyiasat masalah ini. Hal ini kerana tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang luas dan kepakaran yang tinggi dalam bidang IT. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik komputer akan menyebabkan banyak kejadian-kejadian penggodaman sistem bank dan pencurian maklumat di internet yang tidak dapat dikesan. Kekurangan pakar-pakar forensik juga menyebabkan penjenayah cyber sukar untuk didakwa di mahkamah oleh kerana pendakwa tidak mempunyai bukti yang mencukupi untuk mendakwa mereka. Hal ini berlaku kerana pelaku jenayah cyber ini kebiasaannya terdiri daripada golongan profesional yang berpengetahuan tinggi di dalam bidang IT, tetapi telah salah menggunakan kebolehan mereka dan akhirnya menimbulkan musibah dan masalah buat orang lain. Terima kasih ahli panel kita yang kedua dan yang ketiga kerana telah menghuraikan berkaitan dengan faktor urus niaga dalam talian dari segi penipuan dengan uraian yang sangat jelas dan padat. Jadi kita akan beralih kepada kesan sekiranya masyarakat tidak menipu dalam urus niaga di atas talian. Ahli panel yang pertama, bolehkah anda memberi sedikit huraian dan penjelasan berkenaan dengan kesan sekiranya masyarakat tidak menipu dalam urus niaga dalam talian? Okey, terima kasih moderator. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang kesan urus niaga dalam talian. Okey, 4.1, meluaskan produk ke pasaran global. Antara kelebihan utama urus niaga dalam talian adalah dapat meluaskan produk ke pasaran global. Hal ini kerana dengan menggunakan e-dagang, syarikat besar boleh melebarkan sayap pasaran mereka ke segenap penjuru alam. Hal ini kerana internet tanpa sempadan. Syogia
Peniaga yang ingin memacu perniagaan secara global memerlukan mereka menyediakan aset yang cukup dan bukan sekadar indah khabar dari rupa. Maksudnya, syarikat perniagaan berkenaan perlu menerima hakikat bahawa pasaran sebegini memerlukan mereka bersiap sedia dari segi aset dan kewangan yang melibatkan jutaan ringgit, malah mungkin milion ringgit untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna, sama ada mereka dari kalangan syarikat asing atau pengguna antarabangsa. Sebagai contoh, pengusaha pelancongan yang mengiklankan syarikat mereka bukan sahaja di e-dagang, malah di blogger, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi laman sosial yang lain. Tanpa pemasaran yang berjaya, potensi jualan untuk lebih meletup adalah kurang dan menjadikan sasaran jualan untuk mencapai sesuatu keuntungan tidak tercapai. Walaupun begitu, sebagai seorang Muslim, kita tidak dilarang melakukan apa sahaja teknik pemasaran selagi mana tiada unsur yang diharamkan oleh syarak, seperti menyembunyikan info barangan dan harganya. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, "Apa semuanya ini wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalanganku." Okey, seterusnya saya ingin terangkan tentang 4.2, menawarkan variasi produk. Okey, selain itu, kelebihan urus niaga dalam talian juga dapat menawarkan variasi produk yang boleh dilihat dengan mudah oleh pengguna. Pelbagai aplikasi perniagaan yang telah dilancarkan kepada pengguna dalam negara. Setiap aplikasi menawarkan pelbagai jenis produk di samping promosi yang berbeza bagi menarik minat pengguna. Justeru, sebagai pengguna yang bijak, perbandingan harga dapat diaplikasikan hanya dengan menggunakan hujung jari. Situasi berbeza sekiranya kita melakukan jual beli secara realiti di mana banyak tenaga dan masa akan dibazirkan. Tambahan pula, pembelian secara atas talian membolehkan pengguna mencari produk mengikut kategori dan kriteria yang dikehendaki hanya dengan menekan butang yang disediakan. Penjual haruslah mempamerkan jenis barangan yang jelas dan spesifik. Oleh dengan itu, urus niaga dapat diteruskan dengan kata persetujuan, iaitu menekan butang membeli barangan tersebut. Kesimpulannya, kemudahan melayari dan membandingkan harga atau kualiti produk yang diinginkan adalah kelebihan yang dinikmati apabila pengguna membeli secara atas talian. Firman Allah SWT artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu." Okey, sekian. Terima kasih. Saya akan meneruskan kupasan mengenai tajuk kelebihan sekiranya masyarakat tidak melakukan penipuan dalam urus niaga. Ialah dapat menjimatkan masa dan kos. Di samping itu, kelebihan yang penting dalam urus niaga dalam talian adalah dapat menjimatkan masa dan kos bagi peniaga dan pengguna. Proses jual beli menggunakan e-dagang boleh berlaku di skrin komputer atau telefon bimbit sahaja, dan jual beli boleh berlaku apabila pengguna menekan papan kekunci komputer riba atau telefon pintar. Justeru, pembelian secara dalam talian akan menguntungkan kedua belah pihak sama ada pengguna atau peniaga dengan istilah menang-menang.
Bagi pihak peniaga, mereka tidak perlu menggunakan kos untuk menyewa tempat perniagaan atau pekerja, dan bagi pihak pengguna, mereka tidak perlu menghabiskan masa berjam-jam kerana masa itu emas hanya untuk membeli dan membayar barangan keperluan di kedai atau pasar raya. Bahkan juga, pengguna tidak perlu membuang duit untuk membayar kos petrol untuk menggerakkan kenderaan, malah tidak perlu untuk membayar parkir kereta. Besar kemungkinan mereka hanya perlu membayar kos penghantaran, dan ada kalanya peniaga akan menyerap kos penghantaran tanpa memerlukan pengguna untuk membayarnya. Sekiranya pengguna dan peniaga menggunakan e-dagang sebagai aktiviti pembelian atau jualan, sudah pasti kos sara hidup yang ditanggung pengguna akan berkurang dan peniaga akan mendapat keuntungan yang lebih baik berbanding menjual barangan secara kebiasaannya yang dilakukan oleh peniaga lain. Tegasnya, sudah terang lagi bersulur, aplikasi perniagaan di internet dapat menjimatkan masa dan kos kepada pengguna dan peniaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang pertama dan yang kedua kerana telah memberi penjelasan berkaitan dengan kesan sekiranya masyarakat tidak menipu dalam urus niaga dalam talian. Pelbagai manfaat dan iktibar yang dapat diambil daripada penjelasan ahli panel sebentar tadi. Jadi kita akan meneruskan kepada bahagian yang seterusnya, di mana kita akan membincangkan tentang langkah mengatasi penipuan dalam urus niaga atas talian. Mari kita dengar pendapat daripada ahli panel kita yang ketiga berkaitan dengan langkah mengatasi penipuan dalam urus niaga di atas talian. Apa kata anda, ahli panel yang ketiga? Terima kasih Tuan Moderator. Antara langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengetatkan penguasaan undang-undang. Perkara ini dapat ditangani dengan memperketatkan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dalam urusan jual beli di negara kita. Penipuan urus niaga dalam talian kerap terjadi pada masa sekarang oleh kerana penjenayah ini tidak takut kerana mereka tahu akan kelemahan undang-undang di negara Malaysia dan meneruskan jenayah mereka untuk mendapatkan habuan. Pada masa yang sama, mangsa juga perlu melaporkan jenayah ini kepada pihak yang berkenaan supaya tindakan akan diambil dan hukuman yang setimpal perlu diberikan kepada penjenayah-penjenayah ini. Hal ini perlu dilakukan supaya mereka tidak lagi memerangkap dan menganiaya mangsa atau pembeli di atas talian pada masa akan datang dan menjadi pengajaran buat orang lain yang terdetik niat di dalam hati mereka untuk melakukan perkara terkutuk ini. Sebagai contoh, hukuman dari segi membayar denda melebihi RM100,000 dan penjara 1 bulan dan ke atas. Seterusnya, memberi didikan atau pendedahan awal tentang urus niaga atas talian kepada masyarakat juga merupakan salah satu cara untuk mengelakkan penipuan ini daripada terjadi. Perkara ini boleh dikongsikan kepada semua peringkat masyarakat dan diuruskan oleh kerajaan dan lebih berkesan jika dimulakan dengan kanak-kanak sekolah. Hal ini kerana kanak-kanak mudah menyerap ilmu yang disampaikan dan jika mereka menerima didikan ini semasa muda, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan urusan jual beli pada masa yang akan datang oleh kerana sikap berhati-hati dan ketelitian yang ada di dalam diri mereka. Pada masa yang sama, kanak-kanak ini akan mengongsikan apa yang telah mereka pelajari di sekolah kepada ahli keluarga di rumah semasa mereka bercerita tentang hari persekolahan mereka. Didikan awal ini pada masa yang sama dapat dikongsikan kepada ramai orang tanpa disedari. Justru, perkara ini dapat membantu banyak pihak supaya tidak menjadi mangsa penipuan urus niaga dalam talian. Lebihan pula kita berada di zaman pandemik di mana kita perlu meminimumkan aktiviti di luar rumah. Keadaan ini juga akan memberi kesempatan kepada penjenayah cyber untuk terus menganiaya pengguna ataupun pembeli yang berada di rumah. Oleh itu, kanak-kanak perlu diberi didikan awal untuk mencegah masalah ini daripada berterusan pada masa akan datang. Bagaimanakah pendapat anda, panel yang pertama? Langkah seterusnya adalah menguar-warkan posisi pakar forensik digital. Antara perkara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan jenayah urus niaga dalam talian adalah melahirkan atau mewujudkan lebih posisi untuk pakar forensik digital
di mana mereka ini berperanan untuk menyiasat dan mendedahkan aktiviti haram yang telah dilakukan oleh penipu atas talian atau lebih dikenali sebagai scammer. Menawarkan gaji yang tinggi dan mengiklankan kelebihan pekerjaan ini juga mampu menarik minat orang yang tiada pekerjaan lagi dan melahirkan pakar forensik digital yang berkelas tinggi. Dengan adanya lebih banyak posisi ini, proses mencari dan menyiasat penjenayah cyber ini menjadi lebih senang dan akan menimbulkan rasa gerun kepada orang lain untuk tidak melaksanakan jenayah ini pada masa akan datang. Hal ini kerana mereka akan berasa risau untuk melakukan jenayah kerana segala data ataupun maklumat tentang diri dan rekod jenayah mereka akan diperoleh dengan mudah. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Jutaan terima kasih yang diberikan kepada ahli panel kita yang telah memberikan penjelasan dan huraian yang cukup mendalam berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi kita sudah sampai di penghujung sesi forum kita pada hari ini. Jadi di sini saya akan memberi sedikit kesimpulan berkenaan dengan tajuk yang dibincangkan pada hari ini. Media sosial ini bukan sahaja berfungsi sebagai wahana mempercepatkan penyebaran maklumat, malah menjadi satu medium kepada ahli perniagaan untuk memperagakan barangan jualan mereka, sama ada berbentuk barangan hasil buatan ataupun perkhidmatan menggunakan internet yang dikenali sebagai e-dagang. Hal ini kerana dengan adanya aplikasi e-dagang, peniaga boleh melakukan urusan jual beli dengan pengguna melalui internet secara mudah kerana maklumat di hujung jari dan dunia tanpa sepadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan artinya, yang demikian disebabkan itu mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Jadi sekian saja sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Harap sesi forum ini dapat memberi manfaat kepada para pendengar. Yang buruk itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.